Okay, nampak? Okey, kita akan sambung balik jenis lita dalam transistor kan. Okey kan? Jenis lita dalam transistor. Okey, kamu tengok sini kan. Buka slide dulu. Okey kan. Dah sini. Okey, tengok betul kan? Takut lupa kan. Okey, ni ada dua transistor. Okey, kamu boleh tengok sini kan. Transistor ni kamu boleh tengok rujuk pada ni. Nampak dah ni? Ini apa nama ni? NPN ke PNP? NPN, bagus kan? Sebab senang je nak ingat kan, arus keluar, arus mengalir pada P ke N, betul tak? P ke N. Kita tak nampak situ N tu. Okey. Dan atas dengan bawah sama. Jadi NPN. Boleh kan? NPN tu nak tentukan jenis transistor lah. Okey kan? Okey, transistor ni pula NPN ke bukan? NPN. Ya, masih juga NPN. Okey. Yang membezakan dua transistor ni ialah satu transistor menggunakan dua bateri, satu lagi menggunakan satu bateri. Okey kan? Jadi satu bateri, cuba tengok kan. Arus yang mana keluar utama dalam NPN? Arus keluar utama. Okey, cikgu beritahu kamu ada tiga arus yang kamu tahu. Yang pertama ialah I. Ni I apa? Ini I apa? Ingat tak? IC. C kan? CVE kan? Okey, sini I apa? IB. B ya. Sebab B tengok ni B ni kan? B, C boleh? Dan arus keluar ni adalah IE. Mana yang paling besar? Mana yang besar? IE yang paling besar kan? Jadi maksudnya IB tambah IC sama dengan IE. Itu dari konsep yang korang faham kan? IB tambah IE sama dengan wah silap. IC kan? IC sama dengan IE. Ni hasil tambah dia. Maksudnya paling besar sekali ialah IE. Betul? Yang kedua? Paling besar apa? IB. IC. IC second. Boleh? Nombor satu paling besar IE, nombor dua IC, paling kecil adalah IB. Walaupun IB ni kecil, tapi IB boleh mengawal IC. Ni dah. IB control IC. Kalau tak ada IB, IC pun tak ada. No IB, no IC. Boleh? Itu maksud dia kan. Dan IC ni sangat besar. Sehingga beribu kali ganda kadang-kadang daripada IB. Mungkin kadang IC ni dalam miliampere. And mungkin IB ni dalam microampere. Ada kadang-kadang macam tu. Jadi micro berapa? 10 kuasa berapa? 10 kuasa saya ingat negatif 6. Boleh kan? Mili 10 kuasa negatif 3. Okey, dah hampir 1000 lah nilai dia kan. Ni kebih contoh lah. Walaupun IB ni kecil, tetapi dia boleh mengawal IC yang besar. Itu yang penting dalam konteks ni. Okey, tak apa cikgu pada dulu yang ni. Okey, kamu tengok sini gambar ni. Kita tengok susunan bateri dulu untuk nak pastikan. Susunan bateri kena betul kan. Okey, kita pergi pada bateri yang pertama untuk dua bateri ni lah. Pakai dua bateri ke? Dua bateri ni. Sini terminal. Terminal apa ni? Positif. Betul. Okay, tak hilang. Positif. Tak hilang. Oh, tak keluar. Okey. Bawah adalah negatif. Boleh kan? Bawah adalah negatif. Atas positif. Jadi arus mengalir daripada jadi kamu tengok arus mengalir daripada positif. Kena betul lah ni Jadi IC ni betul lah. Arah dia menuju ke IC tu ke bawah. Betul tak? IC dia menuju ke bawah ni. Ni IC ni ke bawah IC ni ke bawah. Boleh faham? Okey, kita pergi pada susunan yang kedua, iaitu bateri, iaitu sini positif. Betul, bawah tu adalah negatif. Jadi arus mengalir ke positif. Jadi ke atas lah. Tak? Ke atas sama dengan IB yang kita buat ni.
Tu kamu nak check. Boleh faham tak ni? Nak check dia macam tu. Kamu tengok bateri lalu betul tak ikut IB, betul tak ikut IC. Tu cara dia. Itu cara susunan bateri dia. Kena ingat betul kan. Kadang-kadang soalan dia bagi terbalik. Kamu dah kantoi. Salah. Okey, kita pergi pada soalan yang Lita B pula. Lita B. Lita B ni kita panggil sebab satu bateri kita panggil pembahagi keupayaan ataupun potential divider. Keupayaan. Pembahagi keupayaan, potential divider. Yang di atas ni adalah terminal positif. Okey. Yang bawah tu terminal negatif. Boleh faham dah ni? Ada dua terminal dan arus mengalir ke sini. Ini panggil arus yang lengkap. Betul tak? Arus daripada bateri kan? Arus yang lengkap lah kan? Dan sampai ke sini, dia akan berlaku simpang. Betul tak? Ada dua persimpangan. Jadi terpaksa dia pecah pada dua. Jadi pecahan ni ini panggil IC. Betul tak? IC. Betul arah dia? Betul arah dia. Okey. Dan IB akan lalu ke sini sebenarnya. IB lalu ni laluan IB. Boleh tak IB masuk ke sini? IB akan masuk ke sini. Betul tak? Betul tak arah? Jadi masuk. Bila IB masuk ke transistor ni, ke kawasan ni, maka IC baru boleh mengalir. Baru dia akan campur IB tambah IC, dia keluar jadi IE untuk keluar ni. Boleh faham tak ni? Okey, terang macam ni. Okey, takut kamu tak faham. Okey, tu contohlah ni sebab kita boleh rakam ni, kamu boleh tengok lah. Kan? Okey. Ya. Perintah tu untuk apa tugas perintah ni dalam konteks ni, dalam konteks sebenar dia apa? Apa tujuan perintah dia letak? Menghadkan arus. Ya, menghadkan arus. Tapi dalam konteks ini, saya beritahu kamu kan, tu padam balik semua ni padam balik. Kita ada perintah kan, nampak banyak kan? Okey. Okey, perintah ini yang pertama ni lah, perintah yang RX dengan RY digunakan sebagai pembahagi keupayaan. Digunakan sebagai pembahagi keupayaan. Nanti gua terangkan macam mana dia bagi keupayaan kan. Dan R1 dengan R2 adalah menghadkan arus. R1 arus apa? IB, arus tapak. Menghadkan arus tapak. Base current. R2 menghadkan arus kolektor ataupun arus pengumpul. Boleh faham tak? Jadi cuma RX dengan R1 ni adalah kita panggil pembahagi keupayaan. Potential divider. Boleh? Okey, kita beri contoh satu. Macam mana ke konteks pembahagi keupayaan. Okey. Katakan sini 6 volt. Okey, 6 volt. Nampak? Dah tulis 6 volt. Hilang lah ya. Titik sikit kan. 6 volt. Okey, kat sini 4 volt. Agaknya bawah berapa volt? 2 volt. Boleh tak? 2 volt kan. Dan apabila voltan di sini, ni panggil cikgu padang, ni panggil voltan simpang. Ni panggil voltan simpang. Ini panggil voltan tapak. Boleh faham tak? Okey, dari sini ke sini kita panggil sebagai voltan simpang. Boleh? 4 volt adalah voltan simpang. Dan daripada sini ke sini kita panggil voltan tapak. Boleh ke ni? Voltan tapak. Jadi berapa voltan simpang? 4 volt. Voltan tapak? 2. Okey. Ini bermaksud bila kita contoh katakan sini 4 volt. Katakan voltan tapak 4 volt. Voltan simpang berapa volt? 2 volt. Maksudnya hubungan voltan tapak dengan voltan simpang adalah berkadar songsah. Betul tak? Sebab dua-dua ni jumlah mesti 6 volt. Boleh faham Faham tak? Jadi kita kat sini voltan tapak tambah voltan tapak. Voltan simpang tambah dengan voltan tapak sama dengan voltan jumlah. Itu 6 volt ni. Boleh faham tak? Sama lah. Dia sini sama lah. Dia kata kalau atas 3 bawah 3 sama lah. Boleh Dia macam tu nilai dia Dia ada syarat-syarat dia lah
Okey, cikgu dah ada satu rumus ya untuk benda ni kita tekan terang nanti. Tak apa kalau ada kita terang kan. Ni. Cikgu nak padam dulu. Okey, dia ada rumus yang untuk mengira voltan tapak untuk RX. RX tu cara nak kira dia guna formula ni kan. Terkejut pula memang panjang sikit. RX sama dengan RX kan. RX cikgu tu tempat lain lah kot. Sempit lah. Okey kan. Kalau nak cari voltan simpang, mana voltan simpang ni? Okey, kat sini tu lah. Voltan simpang. VS. Boleh kan? Nak kira dia RX per RX tambah RY nisbah kan? Nisbah rintangan. Boleh? Darab dengan voltan tapak. Mana formula dia? Boleh tak? Boleh kan? Tu nisbah dia. Kalau voltan simpang, voltan tapak. Base voltage. Apa? R? Kita cuba. RY per RX tambah RY darab dengan V total. Sama juga. Terlindung situ ya. Kan? Boleh kan? Terlindung. Tu ada V total lah. Kat skrinmu tak nampak kalau tengok rakaman dia hilang benda tu. Boleh kan? V total. Yang beza je ni lah. Ini RX untuk voltan simpang. Okey. RY untuk voltan tapak. Boleh faham kan? Boleh tak ini? Boleh kan? Tu dia formula agak complicated sikit lah. Kalau kamu nak kira, tu rumus dia. Sebab ni paling antara susah lah dalam elektronik kan. Jadi cikgu nak terang betul kamu faham. Okey, ada soalan? Nak tanya? Okey, tak ada. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Slide yang dua bateri tak ada masalah sangat kan? Sebab ada bekalan kuasa dua kan. Yang satu bateri ni ada konsep pembagi keupayaan. Okey, kita tengok lagi sekali. Masih benda yang sama. Ini menggunakan dua bateri. Okey, dua bateri. Jadi sama lah konsep tadi cikgu dah terang tadi, iaitu ulang balik tak apa. Ini adalah IE. Betul. Ini I apa? IC. Ini IB. Dia masih memegang formula IB tambah IC sama dengan IE. Betul. Okey kan? Jadi dia masih mematuhi IC lebih besar daripada IB. Apa bukti dia? Sepatutnya voltan E2 ni lebih tinggi. Faham? Lebih tinggi untuk memastikan IC. Maksudnya ada 3 bateri ke, 4 bateri ke, boleh faham? IEE 1 ni biasanya satu bateri je sebab nak ada punya current yang rendah. Boleh faham tu maksud dia. Jadi IB kontrol IC kau terang dah. Kan? Walaupun dia kecil tapi dia boleh mengawal IC. Ini digunakan dalam lita amplifier. Amplifier bila kamu cakap perlahan tapi dekat sana bunyi kuat. Macam tu. Mic. Mic kamu sebagai transducer. Mic kamu menukarkan tenaga bunyi kepada signal elektrik. Dia akan masuk signal elektrik. Sekarang dalam mic kamu ada diaphragm. Diaphragm tu kan, ada ketuk-ketuk bunyi kan, diaphragm kan. Diaphragm tu akan bergetar, dia akan masuk signal elektrik. Signal elektrik tu arus dia rendah saja. IB. Boleh kan? IB dan tambah dengan IC, bunyi lagi kuat. Faham tak? Tu konteks dalam amplifier kan. Boleh faham tak ni? Okay, no IB, no IC. Kalau kamu tak cakap dekat mic tu, tak adalah bunyi lah. Walaupun kamu cakap perlahan, ada dengar juga bunyi kan. Maksudnya ada IB, ada. Tapi IB yang mencukupi lah. Kalau cakap bisik-bisik tak dengar, memang tak dengar juga lah. Kamu cakap lah hati, memang tak dengar lah. Boleh faham? Okay. Okay, ni BE ni tak apalah, ni tak ada masalah kan. BE collector circuit. Maksudnya kan, daripada ni kan, base circuit. Ini panggil base circuit daripada sini ni. Dia punya apa? Lengkuk ni. Maksudnya dua kotak lah. Kotak pertama ni panggil base circuit. Kotak kedua ni kita panggil sebagai collector circuit. Boleh? Okay, base current tak ada masalah kan. Dah cerita tadi dah. IB. IC, collector current, tak ada masalah. Okay. Limit the base current. Ini adalah fungsi
rintangan. Boleh? Dalam konteks ni. R1 tugas dia menghadkan arus tapak. To limit the base current. Boleh? Okay, R2 limit the collector current. R2 ni menghadkan arus mengumpul, collector current. So, boleh faham kan? Ada soalan? Okey, tak ada tak apa. Cikgu teruskan lagi lita yang kedua. Ni kan arus keluar cikgu terang tadi dah. Ni dia punya apa? Rumusan dia lah. Cikgu padam sikit lah. Aku tak nampak apa ni. Apa yang tulis ni? Arus keluar dari ni. Okey, kamu boleh tengok lah. Konsep arus keluar. Maksudnya IB masuk. IB ni masuk sini. IC pun masuk sini. IC kan. Dia keluar jadi IE. Itu konteks kan. Okey. Ni. Nak check betul lah terminal ni. Mesti positif, negatif. Arus mengalir. Cikgu dah terang tadi kan. Okey. Nak check pula ni. Terminal ni betul ke tak? Arus mesti mengalir ke sini. Arus mengalir ke sini jadi IC. Ini jadi IC. Sini jadi IB. Dua-dua ni gabung jadi IE keluar lengkapkan lita. Boleh? Ada keluar lita dah kembali pada terminal negatif ni. Okay, ada soalan ke? Okey, tak ada tak ada ni. Cikgu rasa tak ada masalah kot ni Okey, ni panggil lita tapak. Dan kotak yang kedua ni panggil lita pengumpul. Collector current. Collector circuit. Boleh Boleh Susah? Dia kena tengok dulu betul Kalau tak tengok memang kamu jadi fed up tu. Tak mau belajar ni. Ni antara part yang susah sikit nak terang Okey ni. Potential divider. Cikgu dah bagi tadi dah kat kamu dah Cuma cikgu ulang balik lah Okey, case dia sama tapi kali ni kita gunakan satu bateri Satu bateri. Jadi arus keluar dah tentu IE ni IE dan ada dua arus masuk. IB dan IC. Kita tahu ini mesti macam ni. Boleh faham Jadi IE sama dengan IE sama dengan IB tambah IC. Tu cerita dia Dan kita pergi pada arus mengalir terminal positif negatif. Betul? Arus mengalir dan berjumpa di sini. Simpang. Sebab tu nama dia voltan simpang. Dan arus mengalir ke situ pecah dua. Satu IC, satu IB sebenarnya. Okey, pengaliran diteruskan. Syarat untuk mengalir ke sini, RX mesti rintangan tinggi ke rendah masa. Supaya arus boleh mengalir, IB dapat mengalir di sini. Rintangan tinggi ke rendah? Kamu nak lalu tempat yang senang, takkan kamu nak ada orang kacau kamu. Rintangan. Jadi kamu senang lalu. Rintangan rendah Syarat IB ni mesti rintangan RX ni adalah rendah. Rintangan rendah. Itu syarat dia. Jadi IB boleh lalu dan IB dapat masuk transistor. Bila masuk je transistor, IC pun mengalir sama. Okey, dan keluar jadi IE untuk melengkapkan lita. Ini ibarat seperti orang besar, ayah besar, okey, nak masuk pintu dalam rumah tapi terkunci. Tapi ada baby seorang, kecil, baby yang lukis jenis yalah. Dia masuk ikut tingkap. Lepas tu dia buka pintu dari dalam. Jadi pintu dapat masuk untuk ayah. Ayah dapat masuk Jadi ayah dengan anak dah masuk dalam rumah ni, keluar ke pintu belakang, IE. Faham tak faham? Tu konteks dia. Maksudnya ayah tak boleh buka. Walaupun ayah tu kuat tapi terkunci di dalam. Anak masuk ikut tingkap. Tu sebenarnya. Tu analogi dia Okey, cikgu teruskan lagi. Lita tapak nama dia. Ni lita pengumpul. Yang ni kita panggil lita simpang yang atas tu. Tapi dia tak jarang beritahu lah voltan simpang. Okey. Okey, ada soalan tak? Kakak ni. Ada soalan ke?